apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tentang ada persamaan ataupun penyerupaan seperti tangan, muka, diri, mata, ianya tidaklah diertikan secara zahir kalimah tersebut. Dalam Quran kita akan jumpa ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat kesamaran. Antara kesamaran iaitu Allah Ta'ala sendiri sebut yang ia ada tangan, ada muka, ada mata dan sebagainya. Itu kesamaran. Macam mana ni? Kata Allah Ta'ala tak serupa kita, padahal Allah Ta'ala sendiri dia kata dia serupa dengan kita. Adakah macam tu maksud dia? Allah kata bahawasanya ia ada tangan, muka, diri, mata dan sebagainya, tetapi bukanlah mata atau tangan, muka atau wajah seperti mana kita. Itu ayat yang kita sebut sebagai ayat mutasyabihat, ayat kesamaran. Dalam Quran ada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, sekali dengan hukum tajwid. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan lebih daripada itu. Baca bagi elok, pengertian daripada, tafsiran daripada, sehingga sampai kepada ayat-ayat yang kesamaran kita pun tahu. Itu nama dia mengaji sungguh. Demikian juga yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW, seperti kalimat Allah itu ada kaki, ada jari. Sebenarnya taklah serupa macam kaki jari yang kita ada ini. Ini sifat Allah Ta'ala. Sebuah ayat yang agak panjang, iaitu daripada surah Ali Imran ayat yang ke-7. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa allazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya dialah yang menurunkan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, iaitu kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar daripada Al-Quran itu ialah ayat-ayat muhkamat, iaitu ayat yang tetap, yang tegas, yang terang, yang nyata maknanya serta jelas maksudnya. Dan juga ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu atau pokok isi kandungan Al-Quran. Dan lain daripada itu namanya ayat-ayat mutasyabihat, iaitu ayat-ayat yang samar-samar, tak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada Allah, yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, hati yang jahat, hati yang bermaksiat kepada Allah, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar daripada Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya, iaitu memutar-mutar akan maksudnya menurut yang disukainya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, iaitu tafsir maksudnya yang sebenar melainkan Allah. Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu agama, berkata mereka itu, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada semua ayat-ayat Al-Quran, semuanya itu datangnya daripada sisi Allah, dan tidaklah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. Jadi sebab itu kita kata tadi, Quran ini dia ada beberapa ayat
yang namanya mutasyabihat, yang satu lagi yang namanya muhkamat. Dalam buku yang tajuknya Permasalahan Akidah Tauhid yang saya pegang ini, iaitu susunan Ustaz Ishaq Din dan juga Profesor Datuk Dr. Harun Din, dua beradik susun sebuah kitab ilmu tauhid. Saya tengok di sini muka surat 34. Buku ni bagus. Huraian dalam bentuk soal jawab. Soalan. Bagaimanakah dengan Al-Quran yang menyebutkan muka Allah, tangan Allah dan sebagainya? Apa jawapan dua tokoh ulama, dua beradik ini? Dia kata apa? Ya, memang terdapat dalam Quran perkataan-perkataan seperti itu. Contohnya firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah yang menunjuk sini Allah Ta'ala ada wajah. Dan firmannya lagi, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala atas tangan-tangan mereka. Allah ada tangan. Dalam hal ini, keterangan dalam buku ini, dia kata apa? Dalam hal ini hendaklah kita berhati-hati. Sebab yang kita tak tahu tu hati-hati. Dan hendaklah kita beriktikad dengan tetap, ia secara yang layak dengan zat Allah yang maha suci. Betul. Kita tak nafi, Allah sendiri sebut dia ada wajah, Allah sendiri sebut dia ada tangan. Tetapi Allah ini zat yang maha mulia, maha sempurna, maha suci. Hati-hati dalam kita nak mensabitkan ianya kepada Allah Ta'ala, bimbang nantinya akan jadi takwil yang membawa fitnah kepada agama. Ya, segala yang menyerupai sifat-sifat baharu, iaitu sifat makhluk. Kita tidak mengetahui hakikat sebenarnya perkataan muka dan tangan Allah Ta'ala ini. Biarpun Allah Ta'ala kata dia ada muka, dia ada tangan dan sebagainya dalam Quran, kita serah kepada Allah. Lebih baik serahkan sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kata ketika itu, wallahu ta'ala a'lam. Ini jawapan dalam buku ini. Dengan memahami dan beriktikad demikian, ada lagi sambungan jawapan tu, adalah merupakan pegangan dan iktikad para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Apa dia? Iaitu apabila kita kata serah kepada Allah, Allah sendiri dia sebut dia ada wajah, dia ada tangan, serah kepada Allah. Siapa kita yang nak menghurai perkara ini? Dan inilah pegangan kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in yang disebut sebagai ulama mutaqaddimin ataupun ulama salaf. Pendapat dan fahaman ini adalah bertentangan dan bercanggah dengan pegangan ulama mutaakhirin lepas daripada generasi salafus soleh. Kenapa? Kerana di bawah ini ulama-ulama yang datang kemudian ini, mereka mentakwil kepada beberapa fahaman ataupun makna, di mana ulama yang terkemudian berpendapat bahawa perkataan seperti muka atau wajah, tangan, dan bahasa Arab dia kata yadun, bahasa Arab dia kata yadun tu tangan, adalah ditakwilkan dengan zat Allah dan kudrat Allah, kuasa Allah. Allah semata-mata. Wajah Allah, apa maksud wajah Allah? Allah. Apa maksud tangan Allah? Kuasa Allah. Bagi makna yang macam tu. Ini ulama yang disebut sebagai mutaakhirin. Demikianlah setiap perkataan seumpama itu ditakwilkan atau dipindah kepada makna atau maksud yang munasabah lagi tidak bercanggah dengan zat Allah yang maha suci lagi qadim. Apa bezanya? Bezanya, kalau ulama salafus soleh dulu, kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, berkata apa? Berkata serah ke Allah.
Tak berani nak kata kuasa ke, nak kata zat Allah ke, serah kepada Allah. Betul tak macam tu? Betul. Itu selamat. Ada pun yang mai kemudian di kalangan ulama muktabar yang hebat-hebat juga, tapi bukan generasi yang kita sebut salafus soleh. Mereka kata ini nama dia ilmu Allah, ini nama dia zat Allah, ini nama dia kudrat Allah, ini adalah iradat kehendak Allah. Mereka bukan cadang juga. Kalangan ilmuwan yang hebat yang Allah Ta'ala bagi ilmu ni. Tapi begitulah keadaannya, perbezaan antara ulama salah dan khalaf. Betul macam mana kita nak pakai? Pakailah kedua-duanya, tapi tengok pada keadaan. Sekira kalau perlu kepada pendapat khalaf, pakai. Kalau tak perlu sangat, kita ambil daripada asal lah, pendapat salafus soleh, pakai. Tak ada masalah apa. Dia begitu sahaja. Kan nak kata, oh yang ni betul, yang ni tak betul, yang ni betul, yang ni tak betul. Berani kita kata salafus soleh itu tidak betul, para sahabat tak betul, berani kata. Gitu. Jadi inilah jawapan dalam buku ini yang berkaitan dengan ayat-ayat yang disebut sebagai Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi